memenangkan kerosakan berparlimen, kerosakan demokrasi dan rosaknya nama negara. Contohnya lah, saya tak pasti bagaimana YB melihat kewibawaan Malaysia dalam kacamata negara-negara Commonwealth, negara-negara OIC, ASEAN, OPEC dan sebagainya. So, apakah kesannya? Losak image, losak reputation, reputasi ataupun grading, finance grading dan sebagainya. Adakah ini akan menjejaskan FDI, pelaburan asing, KDNK dan sebagainya? Sebab pada awal tahun ini, kita mendapat statistik bahawa Malaysia hanya mendapat 5% daripada FDI di ASEAN. Kejatuhan lebih kurang 80%. So, bagaimana YB mengulas tentang image dan reputation Malaysia ini akan mempengaruhi FDI, KDNK dan juga employment, unemployment dan sebagainya. Ada dua dimensi lah. Satu dari segi hubungan diplomatik, image negara, dari segi hal ehwal luar negara. Satu lagi dari segi impact pada FDI, pelaburan daripada luar dan perjalanan ekonomi lah. Dari segi pandangan diplomatik daripada luar, hubungan luar negara, bagi saya sejak Mac tahun lepas, mereka PN sudah perintah lebih kurang 16-17 bulan lah. 17. Ya, 17 bulan. Bagi saya, image mereka bermasalah daripada awal. Sebab dari permulaan mereka, bagi saya semua diplomat, orang luar semua, yang mereka pun ada maklumat. Bukan mereka tak tahu, mereka tahu. Majoriti kerajaan ini boleh dipersoalkan daripada awal. Mereka tahu. Satu masalah dengan Malaysia masa itu, kerajaan yang kurang stabil. Ya, walaupun bukan jelas pada majoriti semua, tapi kurang stabil, itu jelas ya daripada awal. Itu jadi satu masalah untuk Perikatan Nasional. Tapi bagi saya, bila mereka mengisytiharkan zarurat pada bulan Januari, itu ada impak yang sangat negatif untuk ekonomi. Sebab bila you isytiharkan zarurat, manakah pelabur nak datang lepas itu? Ya, pelabur takkan masuk ke dalam negara, walaupun mungkin dia rancang, dia akan tangguh semua rancangan, dia akan batal atau tangguh sementara. Tengok apa keadaan ni. Sebab negara ini dengan sendirinya, kerajaan sendirinya sudah isytiharkan zarurat dalam negara itu. Bukan saja isytiharkan zarurat, gantung parlimen, gantung sidang DUN. So itu bagi mesej yang sangat negatif kepada seluruh dunia. So dari impact pada FDI memang terang, dan bila FDI dijejaskan, ada impact kepada ekonomi, kepada pengangguran, kepada perjalanan ekonomi. So dengan itu bagi saya, walaupun Perdana Menteri Muhyiddin buat itu untuk selamatkan diri, sebab masa itu sudah terang, UMNO sudah tarik sokongan, beberapa orang sudah tarik sokongan, dia tahu majoriti sudah hilang, tapi dia buat itu untuk selamatkan diri sendiri. Tak kisah pada impact pada negara masa itu. Sebab survival dia lebih penting daripada daripada masa depan negara. Ya. Dia tak peduli masa depan rakyat, masa depan negara kita. Dia lebih pada saya kena selamatkan tempat saya di Putrajaya ini. Dan sekarang keadaan dia lebih teruk lagi, because jumlah yang tarik sokongan daripada dia dalam kerajaan dia sendiri sudah meningkat sampai 15 hari ini. So sekarang dia dalam satu keadaan yang sangat terdesak. Sampai malam ini dia buat pengumuman, dia tawarkan macam-macam gula-gula sekarang. Gula-gula kepada pembangkang. Tapi bagi saya, ini akan dijawablah oleh pimpinan Pakatan Harapan besok, saya rasa, ataupun secepat mungkin. Tetapi saya nampak sudah terlewat. Dia dalam keadaan yang sangat terdesak. Dan pengumuman dia hari ini pun macam mengesahkan dia sudah hilang jauh majoriti lah. Dia sangat desperate sekarang, dia terpaksa buat ini, dan harapkan itu akan selamatkan dia, ya. So jadi secara ringkas, sebab itu istilah ataupun ungkapan kerajaan gagal ini memang
memang tepatlah, ya. Dan dia sudah fokus daripada awal sampai sekarang kepada survival dia. Ini memang tidak, kita tak mau peguam pemimpin macam itu. Kita mau peguam pemimpin yang betul-betul memikirkan negara lah sebagai prioriti nombor satu, bukan kedudukan dia sebagai Perdana Menteri. Ya, jadi tapi apalah, ini yang keadaan yang kita menghadapi sekarang, dan saya harap pimpinan Pakatan Harapan dan parti-parti lain yang bersama dengan kita dalam pembangkang akan menangani isu ini secara terbaiklah ya untuk masa hadapan Malaysia ya.